A'udzubillahisyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para tetamu Allah, para peziarah Nabi, para penonton haji dan hajah, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah. Hari ini kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi diberikan kesihatan, kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memang sewajarnya kita ni mendapatkan syukur. Baik, hari ini kita nak cerita hari yang terakhir dalam fatrah bersama Andalusia, perjalanan umrah bersama dengan Andalusia. Hari ini masuk hari yang ke-8 lah patutnya kan. Tapi ini memandangkan hari yang dah sampai ke KLIA, hari yang kita tiba di KLIA lah. Cuma saya akan memberikan ulasan, bukan setakat kita sampai aja, tapi apa yang berlaku secara total lah kan, untuk grup ini. Untuk grup saya SV04 Januari 2022, pada tanggal 15 hari bulan Januari, kita tiba di KLIA pada jam 1 pagi. 1 pagi, 12 malam, 1 pagi dah masuk 15 Januari. Jadi apa yang akan berlaku adalah, yang pertama sekali, bila kita sampai dekat KLIA, kita dah landing apa semua, alhamdulillah syukur kita dah sampai ke tanah air dengan semua jemaah kita kembali ke tanah air tanpa ada yang sangkut dekat Saudi lah. Semua negatif kan, apa semua sampai KLIA dengan selamat. Itu yang paling mustahak kita syukur. Kalau tidak tuan-tuan, positif 10 hari tuan-tuan kena kuarantin dekat Saudi, kan janggut kita nunggu sana kan. Jadi kita kat mana pun, kalau kuarantin pun kita kat tanah air kita sendiri. Gitu. Ya. Jadi kita dah sampai ke KLIA, alhamdulillah. Kita keluar saja daripada kapal terbang apa semua, terus menuju ke terminal utama lah. Kita keluar apa semua. Kemudian ada sebelum kita naik train tu, ada barcode, QR code kita kena isi. Jadi ini ada sikit miscommunication daripada pegawai airport sendiri. Ada yang kata suruh isi, ada yang kata nanti tak payah isi kat sana. Sebenarnya apa yang isi kat situ dan isi kat sana tu sama aja dia punya QR code dia. Jadi tak ada apa pun, kat mana pun jemaah memang nak kena isi kan. Memang nak kena isi. Sebab yang bawa balik umrah memang nak kena isi. Jadi kita scan QR code tu, kemudian naik train sambil-sambil tu boleh isi apa semua. Tak payah nak duduk-duduk kan apa semua. Jadi kesian jugalah pada ayahanda bonda kita yang tak tahu sangat guna handphone apa semua kan, nak kena isi. Jadi kami mutawib ni lah tolong kan. Saya tolong jemaah apa semua. Sebab pegawai agak terhad. Jadi dah isi apa semua, yang nak train, yang mana dah scan tadi boleh isi. Bila naik train apa semua, sampai ke terminal utama, kita turun ke bawah. Memang dah ada KKM menanti dah kan. Kementerian Kesihatan punya pegawai dah menanti kita. Ini untuk tim saya. Tim lain pula cara, wallahualam. Tapi untuk tim saya memang gitulah. Sampai-sampai memang kena scan juga QR code tu. Kita kena isilah kita punya IC kita. Kita punya IC berapa dos, 2 dos ke apa semua. Ini daripada hari tu lagi kita kata kan. Tapi cakap banyak pun tak guna tuan-tuan. So isi je lah kan. Kita nak kata benda ni agak menyusahkan apa semua, dia pun bukan dengar pun kan. So kita ni tugas kita isi aja. Isi ke apa semua maklumat, dapat satu detail, kemudian barulah kita akan dilepaskan oleh pegawai kat depan tu untuk beratur dan jumpa pegawai kita, pegawai KKM kita kan. So kita yang mana dah siap, semua kita beratur lah kan. Sama ada di sinilah bermulanya expose kepada positif ataupun tidak, saya tak pasti. Tapi kata-katanya kita ambil handphone orang. Macam saya lah kan, saya bertawif, saya ambil handphone orang, kita isikan. Ambil, Ajah dah isi ke belum? Saya tolong apa semua. Jadi kita ni, yelah orang tu bersin ke apa semua, kita tak tahu kat handphone apa semua. Wallahualam lah nak cerita kan, benda tak nampak. Tapi bagi saya itu tanggungjawab saya sebagai bertawif, kita isi, kita bantu jemaah untuk isi. Ada yang ada yang tak ada, saya tak pastilah kan. Tapi saya sebagai mutawib, saya bantu kan. Saya bantu untuk jemaah isi. Sampailah jemaah nampak raya dah clear apa semua. Yang lain-lain juga dibantu oleh 2-3 staff KKM. Yelah, awal pukul 1 pagi, 1:30 pagi apa semua. Staff pun tak ramai kan, nak gitu. Jadi yang pandai isi sendiri, yang tak pandai apa semua. Jadi
Untuk saya, untuk tim kami ni, semuanya kena isi alamat kuarantin di stesen kuarantin. Iaitulah di QS. Alamat kuarantin kita tu adalah di QS Nadema. Postcode 45500 Kuala Lumpur. Rupanya bila tanya dapat kuarantin dekat KL. Tapi tak tahu lagi hotel mana. Kan hotel ke kat mana ke Allah alam. Jadi dia kata isi gitu je. Kemudian kita beratur, jumpa pegawai. Kita pun beratur lah kan. Beratur ni satu hal juga kan. Nak yang dia bonda kesian juga kan lama-lama. Tapi yang mana balik daripada, saya tengok ada pelancong daripada Myanmar ke mana, terus je kan. Dia akan berjumpa dengan kita, dia akan jumpa dengan pegawai KKM juga. Tapi oleh kerana dia bukannya umrah, dia boleh ketipan terus. Dan mana ada pegawai mana yang dah settle, dia masuk terus. Sedangkan kita dah menunggu ni, jemaah umrah ni. Bagi saya agak tidak sepatutnya berlaku begitulah kan. Orang lain beratur juga kan. Awak tu baru sampai juga kan. Beratur jugalah kan gitu. Ataupun buat satu tempat khas kan. Kalau umrah sini, at least yang belah sini umrah, beratur tak rasa. Sana yang bukan umrah kan. Kalau dia nak bantu yang bukan umrah pun tak apalah kan. Lepas tu yang umrah ni. Tapi bagi saya, jemaah-jemaah pun tengok gitu kan. Orang tu jalan terus. Lepas tu ada yang persoalan kan, kenapa tak beratur Sat? Kita jenuh beratur ni kan. Macam lah. Sabar. Kat sini menguji betul kesabaran kita kan. Menguji kesabaran. Dan nak isi tadi kan. Nak isi apa semua. Beratur pula kan. Lepas tu jumpa pegawai. Duduk apa semua. Bagi pasport. Lepas tu dia keluarkan resit maklumat apa semua. Terus dia update kat masa letter lah. Masa letter kita terus jadi warna merah. Bila kita isi tadi. Bila kita isi QR code tadi pun. Bila selesai isi. Terus bertukar warna merah. Akan home civilian. Dia keluar quarantine order lah kan. Contoh yang saya tunjuk tuan-tuan, kalau buka MySejahtera kan, keluar kat situ, dia keluar warna merah ni. Okey, dia keluar yang ni kan, home civilian order. Padahal bukan home civilian order pun, order dekat kena quarantine dekat sistem quarantine, tapi dia keluar merah ni mana beres. Maka barulah kita beratur dan juga kita jumpa pegawai. Dah jumpa pegawai apa semua, dia dah masukkan pasport kita, maklumat apa, dan dia pakaikan kita gelang warna gold ni lah, warna oren ni. Yang warna oren. Bukan yang ni umrah je. Yang ni lah. Jadi kat sini dah tulis lah sekian tarikh nombor IC kita. Kemudian dari situ kita bangun, kita pergi belah hujung sekali ada swab test. Kan swab test untuk jemaah-jemaah yang baru tiba KLIA, kita kena swab test. Jadi dia akan buat hidung dan juga ilio lah. Dulu hidung dan juga ilio. Kemudian kita boleh pergi ke bahagian immigration. Kita jumpa pegawai, trok masuk. Habis tu ambil bagasi. Sebelum kita ambil bagasi tu, kita kena beratur dulu. Kita kena beratur sebab dia nak arrangekan bas. Kan? Jadi dia akan kumpulkan satu tempat gitu. Kita dah cukup berapa jumlah bas, satu bas tak lebih 25 orang rasanya, 25 orang. Barulah beratur, berdua-dua jalan, ambil bagasi masing-masing. Lepas tu beratur balik dengan ambil bagasi. Macam nak masuk asrama MRSM lah kan. Beratur apa semua. Dah beratur, bergambil bagasi dengan troli apa semua. Barulah diarahkan kita untuk keluar ke balai ketibaan kan. Lazimnya balai ketibaan kita ni meriah dengan orang sambut. Yanda, bonda apa semua meriah. Ni tak ada. Kosong. Tak ada orang. Sebab apa, siapa nak sambut, semua berkuarantin kat tempat kuarantin ya. Jadi naik bas masing-masing ya. So kita dengar cerita daripada pemandu bas, kita dapat kuarantin dekat Impiana Hotel ya, di KLCC. Impiana Hotel KLCC. Tada, ini ada hotelnya. Kan, inilah hotel saya duduk ni, Impiana Hotel KLCC ya. Jadi bagi saya dari sudut pengurusan KKM nampak smooth. Okey lah, dia ada turutan dia apa semua. Cuma dari sudut beratur, bagi saya kena adakan kursi lah kan. Ada kursi untuk disusun. Sebab dia kata berdiri pastikan jarak. Jarak tu ada dah. Bagi saya letaklah kursi kan. Letak kursi duduk. Kan, tapi apa yang last kali tak dapat duduk. Siapa yang dapat duduk lah. Duduk. Depan masuk, duduk depan. Ke depan. Yang belakang yang berdiri jadi boleh duduk. Jadi boleh duduk lah. Jadi KKM minta tolong standby kanlah kursi. Sebab yang ada bonda kita ni kesian, tua-tua apa semua kan. Tak ada pun priority lane apa semua kan. Jadi adakan kursi lah. Bila tak kursi,
boleh duduk semua jemaah kita lagi cantik. Ya. Kemudian special lah untuk umrah ni apa semua sini, yang mana yang mau balik daripada negara lain tu, dengan kata dulu asingkan, ini bercampur juga dengan bangsa lain apa semua yang baru turun daripada negara mana pun bercampur juga. Entahkan mereka yang bawa apa semua, kita pun mana tahu kan. Jadi itulah makna kata bercampur jugalah kan, tak berjaya jugalah kalau di pandangan macam saya lah kan, sebab bercampur kira tak berjaya lah kalau kita isolate kat satu tempat kan, khas untuk umrah saja cantik. Tapi bila bercampur juga dengan bangsa lain, kita tak pernah tahu entah virus daripada diorang ke apa semua. Diorang boleh kot home quarantine apa semua kan, kita kena isolate dekat station quarantine kan. Yang semalam punya lagi cantik. Semalam punya KKM kata tak ada pula yang ni, yang umrah dengan ni juga, tapi dia balik dia baru sampai 17, saya sampai 12 bulan, dia sampai 17 bulan. KKM kata tak ada tempat quarantine apa semua, hotel semua penuh, bilik semua tak ada. Boleh home quarantine, isi terus dekat KLIA, balik-balik masing-masing balik home quarantine masing-masing kat rumah. Oh cantik sangat kan. Kejap boleh kat rumah, kejap tak boleh apa semua kan. Apa cerita macam ni kan. Jadi iyalah kan. Tapi yang boleh balik tu yang Semenanjung aja, yang Sabah Sarawak still kena quarantine dekat pusat quarantine. Tapi cerita dia bagi saya tak sepatutnya begitulah. Kalau stesen semua kan, biar adil betul kan. Tuan-tuan tahu tak bahawa ni yang quarantine ni baru masuk hari yang keempat ni. Semalam dah ada yang bunyi orang gaduh, suami isteri gaduh, pening kepala. Ada yang dah lari pun ada. Jemaah ada duduk tengok orang mesej saya nangis-nangis nak balik apa semua. Suami saya baru masuk hospital ustaz, takut dia ada apa semua masalah. Ya Rabbi, saya jenuh nak mujuk juga jemaah kan, mujuk jemaah sabar apa semua. Tapi kalau betul nak laksanakan sesuai kuarantin semua sekali. Hotel semua sekali. Itu tak lantan awam, itu tak lantan awam semua sekali. Janganlah bagi home quarantine, ada tak boleh. Psikologi pada orang yang tahu. Dia orang boleh balik rumah ustaz, kenapa kita kena quarantine kat sini lagi kan? Allah Akbar kan. Psikologi. Macam saya mutawif, saya kebal, tak ada salah kan. Tapi bagi yang jemaah, dia ada rasa something gitulah. Jadi perbaikilah. Saya rasa benda tu boleh diperbaiki semula kan. Kemudian bila kita sampai, kita naik bas apa semua. Dalam bas kita biasalah kan, walaupun yang bawa tu warga negara ni yang bawa tu India, kita orang Islam semua, saya baca doa juga kan untuk doa sapa macam biasa, semua tak ada mic walaupun lah kan. Okay, kita bawa ke impian KLCC, kita baca doa sapa, jalan terus. Kurang lebih dalam setengah jam 45 minit sampai dah hotel impian KLCC daripada Sepang KLIA. Beg bagasi bagus, dia orang tolong loadingkan dalam beg, dalam bas apa semua. Sampai di impian KLCC, ada 3-4 bas dah menunggu untuk masuk. Jadi di situ memang lama jugalah tuan-tuan. Satu bas tak kurang dalam setengah jam, 40 minit dia satu bas. Sebab bila turn bas saya sampai, ada 3-4 bas kat depan. Kita tunggu dekat sejam lebih, dekat 2 jam juga dalam bas. Dan sampailah bas kita punya turn, turun. Diarahkan turun, baru turun, ambil beg. Dia orang spray dulu beg. Dia orang spray, sanitize dulu beg bagasi apa semua. Barulah kita dibenarkan turun dan tarik beg bagasi. Berdua-dua gitulah kan. Dan ada pegawai kita dalam tu, kita bagi pasport. Satu bilik berdua. Satu bilik 2 orang. Ni hotel 5 bintang, Impiana Hotel KLCC memang sedap lah, selesa lah. Tapi kalau ada orang yang mungkin, tapi ni ada kerajaan tuan-tuan, ini bukan bayar sendiri. Tapi mungkin ada juga yang bayar sendiri, itu hotel lain lah kot. Tapi mungkin ada orang yang masuk kat Institut Latihan Awam, pakai kipas ada, itu pun nasib jugalah kan. Ikutlah pajak kerajaan yang mana nak letak. Tapi macam kami, Alhamdulillah SB04 semuanya letakkan di Hotel Impiana ni. 5 bas, 5 mutawif, semua jemaah kat dalam sinilah. Kita masuk Impiana, tarik beg bagasi apa semua, satu bilik 2 orang kan. Saya duduk dengan jemaah saja. Kemudian bilik selesa, katil gebu kan, aircon cantik, centralized, TV ada, bilik ni ada, tempat ni apa semua memang cantik lah. Yang selayaknya lah 5 bintang punya hotel ya. Itu apa yang berlaku pada 15 hari bulan lah, 15 hari bulan. Sehari suntuk jugalah kan, daripada pagi 1 pagi tu sampai 2 pagi, sampai subuh lah. Subuh ngam-ngam. Jika kita masuk bilik tu dah subuh dah. Kan subuh. Sembahyang subuh dulu apa semua, kita pun rehat tidur. Kan jet lag lagi, pening kepala apa semua kan. So tak ada apa-apalah. Bermulalah kuarantin 7 hari untuk semua jemaah.
Result untuk swab test KLIA dapat 2 hari kemudian, belum dapat lagi. So kita duduk je lah kan, kita duduk aja kat hotel ni apa semua. Dan itu yang berlaku pada 15 hari bulan, dengan apa yang berlaku dekat KLIA, apa yang sampai ke hotel quarantine apa semua. Jadi tidak ada lagi home quarantine untuk grup kami, tapi grup 17 bulan dapat home quarantine. Sekian dimaklumkan kan, kita tak tahu lah macam mana keadaan mempertimbangkan benda tu. Sebab antara bagusnya stay quarantine ni apabila kalau ada yang positif, kita tak expose pada family. Itu tak dinafikan, bagus kan, bagus kat situ lah ya. Tak expose pada family apa semua tu bagus. Tapi macam mana pula yang boleh pula home quarantine sebab bilik tak ada kan, boleh pula balik kan. Itu nanti jawablah kan gitu kan. Ya. Baik, nanti saya akan share kepada tuan-tuan pula apa yang akan berlaku pada hari pertama, hari kedua kita berada di stay quarantine. InsyaAllah kita akan revealkan satu persatu kan. Dia sudut makannya, dia punya facility apa semua ya, InsyaAllah pada kesempatan video yang akan datang. Okay. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Cek komen sikit apa pandangan tuan-tuan tentang pengurusan apa semua. Kalau nak berhubung saya secara darat pun boleh WhatsApp saya di 017 450 3230 ya. Terima kasih sekali atas segala tontonan tuan-tuan sebelum ini, atas segala komen-komentar yang membina. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan itulah kurang lebih perjalanan umrah bersama Andalusia daripada hari pertama sampailah hari yang ke-12 ni. Dah selesai dah perjalanan Andalusia, sampailah kita di sesi quarantine kita di Imperial Hotel KLCC. Ya, jadi tuan-tuan kalau nak faham lagi lanjut, boleh ulang-ulang tengok video saya di atas. InsyaAllah saya akan upload dari masa ke semasa. Sekarang ni pun saya tengah upload video-video yang saya ada ambil dekat Mekah, Madinah yang terletak apa semua. Bolehlah tengok-tengok untuk tetapan bersama umrah di awal tahun 2022 ini. Aku lakukan lihada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.